Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Firdaus Muzamil. Kembali lagi kita dalam segmen Paranormal Series. So untuk video kali ini aku nak share satu kisah seram yang dikongsi oleh seorang pengguna Facebook. So nama pemilik kisah ni adalah Amin. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Aku pun rasa kedaya mencintai orang tu. So korang nak tahu siapa yang aku nak bagi pengenalan dulu pasal keluarga Amin ni. So Amin dan ibunya tinggal di kampung disebabkan Amin dah pun kahwin lah kan. So dia decide untuk tinggal dengan mak dia dekat Kemaman, Terengganu. Sebabkan Amin dah kahwin, dia decide untuk jaga mak dia. Jadi untuk kerja part time, mak Amin dan mak dia akan pergi ke pasar borong untuk ambil semua sayur-sayur. Kira mak Amin ni pemborong lah. Sayur-sayur tu dia dapat daripada petani-petani dekat kampung tu. So setiap pagi diorang akan pergi ke pasar basah untuk menjual sayur-sayur tu. So jarak perjalanan daripada rumah ke pasar basah tu lebih kurang 20 ke 30 minit. So, disebabkan permintaan sayur tadi terlalu ramai, bekal sayur yang di mana petani-petani tadi banyak sayur yang nak dijual. So mak Amin ni kira dia pemborong, so dia terpaksa lah jual sayur tu untuk habiskan stok orang kata kan. So pada keesokan harinya, mak Amin dan Amin ni dia terpaksa bergerak awal pagi. Masa tu masih gelap disebabkan jarak daripada rumah dan pasar basah tu dia tak berapalah jauh sangat. Tapi nak pergi ke tempat tu dia banyak jalan tau. Dia ada beberapa alternatif jalan lain yang korang boleh gunakan untuk sampai ke sana. So tapi sejak ada highway, jalan tu dah jarang dah orang guna. Kalau siang memanglah ada kereta lalu dekat situ, tapi bila malam memang kurang lah orang lalu dekat situ. Tapi diorang tak fikirlah, pelik kan. So pada pukul 4.30 pagi diorang pun dah bergerak daripada rumah untuk pergi ke pasar basah tu kan. Kira diorang nak balik lagi lah lepas tu. So dalam perjalanan nak menuju ke pasar basah tu, diorang melalui jalan yang berbukit. Daripada jalan tu nama dia Jemalang. Kalau korang tahu, korang mention lah dekat bawah. So diorang lalu jalan tu, jalan yang berbukit tu diorang tak guna jalan highway tu sebab diorang guna yang jalan yang diorang selalu guna lah. So dalam pertengahan jalan tu, Amin ternampak ada sebuah kereta kancil tersadai. Tapi yang peliknya, kereta tu dah usang lah kereta tu kan. Tapi macam mana kereta tu boleh bergerak? So bila Amin tengok dalam keadaan situasi macam tu kan, Amin pun kablah dekat mak dia. Mak, bila kita tolong dia, mana tahu dia memang betul-betul memerlukan pertolongan ke kan. Mak dia memang tak nak berhenti lah, sebab ramai yang cerita ada benda-benda yang misteri yang berlaku dekat jalan tu kan. Ada satu hari tu, kalau ada kes rompak, perompak akan tikam telur dekat cermin kereta sebelum merompak. Tapi sekarang dah tak ada dah. So Amin pun decide lah untuk berhenti dekat tepi kereta. So bila dah berhentikan kereta, Amin ketuklah tingkap cermin kereta yang rosak tu, dia ketuk. Dia kata dia nampak, sebab dia nampak bila bonet kereta tu terbuka, dia nampak kereta tu berasap lah. So bila dia tanya, oh patutlah air kering. So Amin pun dia ternampak ada satu sungai dekat tepi tu. Dia pun minta lah botol dekat perempuan tu. So perempuan tu dia berjubah labuh berwarna putih dan tudung dia hijau. Jadi masa dia nak hulurkan botol tu,
Amin sempatlah tengok dia punya keadaan dalam kereta tu. Dia memang tak ada barang, dia bersepah, dia macam kereta lama ditinggalkan. So Amin taklah fikir pelik-pelik kan. So niat dia sebab dia nak tolong je. Jadi masa Amin nak pergi ambil air tu, nama perempuan ni Aisyah. Dia dah kenalkan diri dia tadi. So Aisyah dan Mak Amin ni borak lah, dia sembang apa semua kan. So dah settle Amin ambil air tadi, dia pun pergi naiklah ke atas semula. Tiba-tiba ada sebuah lori yang lalu dekat kawasan kereta yang rosak tu kan. Dia macam laju dia melintas tau. Dia macam, so Amin pun buka lah handphone tu kan. Dia macam lambai-lambai lah, seolah-olah nak minta pertolongan. Tapi malangnya lori tu bergerak dengan laju. Dan lagi terkejut, masa lori tu melintas dengan laju, dia sipi-sipi dia lagi nak melanggar Aisyah. Tapi yang peliknya, Ibu Amin perasan kenapa Aisyah tak mengelak. So diorang pun tak fikir pelik-pelik lah. Pada settle semua, kereta tu dah berjaya dihidupkan. Amin pun bagilah cadangan. Apa kata Aisyah follow je kita orang belakang. Nanti kalau ada rosak lagi, nanti kita boleh tolong lah. So sebelum dia gerak tu, Amin sempatlah minta nombor telefon Aisyah. Disebabkan takut apa-apa jadi kepada Aisyah kan. Yelah perempuan kan. So dalam masa diorang sembang tu tadi, Mak Amin ni dia dapat tahu yang Aisyah ni boleh berubat orang. So dia plan lah nak minta nombor tu. Selain daripada tu, dia bolehlah minta tolong Aisyah nanti untuk berubat abang dia yang nombor 2 tu selalu kena rasuk. So cerita tu habis dekat situ. So diorang pun bergeraklah follow kan. Bila dalam perjalanan tu, yang peliknya kereta Aisyah makin lama makin menghilang, makin lama makin menjauh. So jam 7.30 pagi diorang pun dah sampai ke Pasar Basah. Bila dah sibuk dia selongkar sayur, settle semua benda kan, tempat diorang nak jual sayur tu kan, tiba-tiba Mak Amin teringat dekat Aisyah. So Mak Amin suruh lah Amin call Aisyah, tanya dia dekat mana, dah sampai ke tak ke destinasi dia kan. So bila Amin check handphone dia, dia terkejut yang nama Aisyah yang dia save tadi hilang. Log panggilan masuk pun hilang. So sejak kejadian tu pun rasa pelik lah. Bila dia balik dekat kampung, tempat diorang lepas settle dia niaga sayur dekat Pasar Basah tu, diorang ceritalah dekat orang kampung kan apa yang terjadi tu. Benda tu dia, Mak Amin dan Amin ni pernah ada peristiwa aksiden dekat tempat yang sama, waktu yang sama, di mana pada masa tu diorang perjalanan nak pergi ke Pasar Basah tu tadi. Tapi masa dalam perjalanan tu, tiba-tiba kereta diorang macam ada orang nak tumpang tau. Dia macam pintu tu macam tak tertutup rapat. Sedangkan kereta masa tu bergerak, tiba-tiba ada bunyi orang tutup pintu. So bila Amin ni toleh dekat belakang, lepas tu steering diorang berpusing dengan laju. Agak menyeramkan lah, seolah-olah ada orang pusing steering tu. So diorang pun terbabas lah. Nasib baik tak ada cedera yang parah. Tapi tayar diorang pancit lah sebab terlanggar batu. Sejak kejadian tu, diorang berhati-hatilah kalau nak berhenti dekat tepi jalan. So itu saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Bagi korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment, turn on notification. Assalamualaikum, bye bye.